Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelajar tahun 6. Hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi PDPR. Kita akan belajar tajuk nisbah dan kadaran ya. Kita sambung soalan yang melibatkan soalan penyelesaian masalah. Baik ya, tajuk nisbah dan kadaran ialah tajuk yang ke-10 dalam sukatan pelajaran matematik tahun 6. Kemahiran yang kita nak buat hari ini ialah kemahiran 10.1, iaitu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah. Jadi soalan yang kamu telah buat pada PDPI yang lepas ialah soalan penyelesaian masalah. Jadi hari ini cikgu ingin menumpukan kepada perbincangan cara menjawab soalan nombor 1 hingga 10 yang telah pun kamu buat sebelum ini. Okey, kita bermula dengan soalan pertama, iaitu terdapat 8 biji guli berwarna merah dan 9 biji guli berwarna biru di dalam bekas itu. Soalan ditanya berapakah nisbah bilangan guli merah dengan guli biru. Soalan yang direct ya. Dia hanya tanya berapa nisbah bilangan guli merah. Dan soalan kata 8, berapa guli biru? Soalan kata 9. Jadi kita hanya tulislah nisbah 8 kepada 9. Soalan B, nyatakan nisbah bilangan guli merah kepada semua bilangan guli. Okey, tadi kita tahu bilangan guli merah 8. Sekarang bilangan semua guli berapa? Semua guli ialah 8 tambah 9. 8 tambah 9 berapa? 17 kan? Jadi jawapan kita akan menjadi 8 nisbah 17 ataupun nisbah 8 kepada 17. Okey, soalan yang C pula. Adib membeli 4 biji guli berwarna merah dan 1 biji guli berwarna biru dan dimasukkan ke dalam bekas itu. Nyatakan nisbah baharu bagi guli merah kepada guli biru. Jadi kita dah tahu tadi, kita dah tahu bilangan guli yang ada. Bilangan guli merah dulu. Merah ada berapa? Merah tadi ada berapa? Merah dan nisbah merah dan biru kan? Jadi merah kita dah tahu tadi ada 8, merah ada 8 dan biru ada 9. Jadi adik beli 4 lagi merah. Jadi kita tambah lagi 4 merah. Jadi 12. Okey. 12. Kemudian biru tadi dia boleh tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Jadi 10. Jadi jawapan baru kita ialah guli merah kepada biru ialah 12 nisbah 10 ataupun nisbah 12 kepada 10. Itu jawapan kita. Boleh tak pemudahkan? Okey, boleh. Kalau kita nak pemudahkan, kita boleh bahagi dengan 2 kan. Kita dapat 12 bagi 2 dapat 6. Kemudian 10 bagi 2 dapat 5. Jawapan kita ialah 6 titik tindih dan 5 ataupun nisbah 6 kepada 5. Okey. Soalan yang kedua, A. Tuliskan nisbah bilangan apple kepada bilangan mangga. Okey, cuba lihat rajah ni. Gambar rajah. Berapa biji buah apple? Buah apple ada berapa? Buah apple ada 5 kan? Buah apple ada 5 biji. Buah mangga ada berapa? Buah mangga ada 2, 4, 6, 7. Jadi, kita tulis dalam bentuk nisbah. Kita tulis nisbah ni dalam bentuk nombor dia 5. 5. Okey. Dan tulis 7 kan? 7. 5 nisbah 7. Nisbah 5 kepada 7. Okey, soalan 2B. Alia memberikan 3 biji mangga kepada kakaknya Izzah. Apakah nisbah bilangan mangga yang tinggal kepada bilangan apple? Bilangan mangga ada 7. Bilangan apple ada 5. Tapi dalam soalan ni, buah mangga telah pun ditolak 3 tinggal 4. Buah mangga ada 3, dia ambil bagi kakak dia, yang tinggal ialah 4. Jadi mangga ada 4. Buah apple kekal 5. Tapi cara menulis, soalan ditanya bilangan mangga yang dulu disebut. Jadi bila tulis nisbah, mesti tulis apa yang disebut ikut dalam soalan lah.
Kalau disebut mangga dulu, kena mangga. Jadi 4, kena tulis titik bertindih 5. Itu jawapan dia. Nisbah 4 kepada 5. Okey, boleh faham? Baik, soalan 2C ya. 2C adalah berdasarkan soalan 2B, iaitu hitung bilangan apel dan mangga yang perlu ditambah lagi supaya nisbah bilangan mangga kepada semua buah-buahan menjadi 5 nisbah 14 atau nisbah 5 kepada 14. Jadi kita kena tengok sini, mangga kita dah tahu kan, mangga tinggal 4 saja kan. Apple kekal 5. Kenapa mangga tinggal 4? Sebab tadi kita dah pun buang sebanyak berapa tadi? 3 biji kan. Sebab dah bagi pada kakak dia. Jadi dalam pengiraan dia, cuba tengok. Dalam pengiraan dia, kita kena kira mangga dulu sebab mangga ni disebut dulu dalam nisbah dan kadar apa yang disebut dulu kena tulis dulu. Mangga disebut dulu. Bilangan mangga kepada semua. Mangga ialah 4. Sebab tu tulis 4 dulu. Okey. Mangga ialah 4. Tulis 4 dulu. Kemudian nisbah titik bertindih 2. Semua termasuk 4. Okey, 4 yang tadi buah mangga campur dengan 5 buah apel. Jadi 4 tambah 5, 9. Okay, tapi nak jadi nisbah yang baru 5, 14. Nisbah 5 kepada 14. Bila nisbah 5 kepada 14, buah mangga kena tambah berapa? Buah mangga kena tambah 1. Okey, 4 tambah 1. Bila buah mangga tambah 1, tentulah jadi 5. Okey, di sebelah kanan pula semua. Semua tadi, mangga memang tambah 1. Okey, 4 tambah 1, 5. Jadi berapakah tambah lagi supaya dapat 14? Okey, tambah dengan apple lagi 5. Dah jadi 10. Jadi tambah lagi 4. Dapatlah 14. Jadi berapa yang bertambah sekarang? Berapakah bilangan apple yang bertambah? Apple tambah sebanyak 1 biji dan buah mangga kena tambah sebanyak 4 biji. Okey, itu soalan nombor 2C. Okey, soalan 3 pula menunjukkan sekumpulan haiwan dalam kandang. Jadi hitungkan nisbah apa yang pertama? Soalan pertama ialah nisbah kambing kepada lembu. Okey, nisbah kambing kepada lembu. Berapa ekor kambing? Soalannya tanya kambing dulu. Kalau kambing dulu, sebut kambing dulu. Barulah lembu. Okey, jadi jawapannya adalah 5. Titik bertindih 3 ataupun nisbah 5 kepada 3. Soalan nombor 3B pula dia tanya nisbah semua haiwan kepada lembu. Semua ada berapa? Semuanya ada kambing yang 5, lembu 3, jadi jumlahnya 8. 8 kepada lembu saja. Lembu 3. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, maksudnya jawapan kita ialah 8 nisbah 3. 3 nisbah 8 kepada 3. Okey. Soalan nombor 4 ni ialah soalan kadar. Soalan kadaran dia panggil. Kenapa? Okey, sekarang dalam soalan ni dia bagi 3 kotak yang berjumlah 720 biji gula-gula. Jadi 3 kotak. Berapakah nilai sekotak? Jadi setiap kali jumpa soalan macam ni kena bahagilah supaya kita tahu nilai sekotak. Soalan tanya berapa bilangan gula-gula yang terdapat dalam 7 kotak. Pertama sekali kita kena bahagi 3 supaya kita tahu berapa bilangan satu kotak. Jadi 720 bagi 3 dapat 240. Kita tahu satu kotak ni bernilai 240. Satu kotak akan bernilai 240. Okey, jadi kalau dah tahu satu kotak 240 barulah kita darab dengan 7. Sebab soalan A tanya berapa nilai dalam 7 kotak. Darablah 7. Jawapannya 1680. Boleh kira bentuk lazim. Okey. Okey, soalan 4B dia masih ada kaitan dengan 4A tadi. Cuma kita akan baca sini sebuah kedai runcit membeli 5 kotak gula-gula dan memasukkan setiap 6 biji ke dalam sebuah plastik. Berapakah bilangan plastik yang diperlukan? Okey. Dalam soalan ni kita dah tahu tadi 240 Satu kotak ni kita dah kira tadi 240. Okey, sekarang dia beli berapa? Dia beli 5 kotak. Jadi 240 kena darab dengan 5. Okey, dapatlah 1200. Okey, 1200 ni lah yang akan dimasuk dalam plastik. Tapi dalam setiap plastik akan dimasukkan 6 biji saja. 6 biji je. Jadi kena bahagi dengan 6 lah. Supaya dapatlah jawapan 200. 200 apa? 200 plastik.
Soalan nombor 5 pun ialah soalan melibatkan kadaran, ya, kerana diberi nilai, ni ada buah-buahan, apa ni, buah durian, Raja menunjukkan harga bagi 3 longgok durian. Ada 3 longgok, 1 longgok berapa biji? 1 longgok ada 2 biji durian. Okey, 1 longgok ada 2 biji durian. Berdasarkan maklumat tersebut, okey, berapakah harga berapakah harga bagi 4 biji durian yang sama? Dia tanya 4 biji saja. Ini adalah soalan kadaran. Kenapa? Kita kena tahu berapa nilai sebiji, baru kita boleh cari 4 biji. Jadi kena buat apa? Kena bahagilah. Kita kena tahu dulu 1 longgok ada 2 biji. Habis kalau 3 longgok ada 2, 4, 6 biji. Okey, daripada sini kita bahagilah dengan 15, RM15 bahagi 6 biji. Dapatlah RM2.50 1 biji. Oh, kita dah tahu 1 biji RM2.50. Senanglah. Nak cari berapa soalan dia? 4 biji. Kalau tanya 5 biji pun kita boleh jawab. Tanya 2 biji pun boleh. Sekarang dia tanya 4 biji. Buat apa? RM2.50 darablah dengan 4. Sebab soalan tanya 4. Okey, RM2.50 darab 4 dapat 10. 10 apa? RM10. Okey. Boleh faham tak? Senang kan? RM10. Soalan yang C pula, masih lagi. Jadi kita tahu tadi berapa ringgit sebiji. Jadi Cikgu Yastin membayar RM25 kepada penjual durian. Hitung bilangan durian yang diperolehi. Okey, kita tahu berapa ringgit sebiji tadi. Ini perkadaran tadi. Kita dah tahu 1 biji tadi ialah RM2.50 kan. So kita dah tahu RM2.50 sebiji. Ada RM25. Kena buat apa? Jadi RM25 itulah kena bahagi dengan RM2. Kalau RM25, bahagilah dengan RM2.50. Berapa biji kita tahu. Okey, kita kira kita akan dapat 10 biji. Jadi Cikgu Yasin dapat beli 10 biji durian. Okey, soalan nombor 6A pula. Nyatakan bilangan nisbah bilangan heksagon. Heksagon kepada keseluruhan bentuk. Heksagon bentuk apa? Heksagon adalah bentuk heksa. Maksudnya 6 sisi. Mana satu 6 sisi? Bilangan heksagon ada berapa? Heksagon ada, kita bilang heksagon ada berapa? Okey. Kita bilang heksagon ada berapa? Mana? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, heksagon ada 8. Keseluruhan ada berapa pula? Kita kira keseluruhan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi 8. Nisbah 8 kepada 20. Okey, itu jawapan dia. Baik, soalan 6B. Lukiskan petak pecahan menunjukkan jawapan. Okey. Sebenarnya tadi kita dapat 8/20 tu kita boleh pemudahkanlah kalau kita nak pemudahkan. Dan lagi satu kena tahu pecahan nisbah juga boleh ditunjuk sebagai dalam bentuk pecahan. Jadi 8/20 tu kita kalau kita nak tulis boleh dipemudahkan jadi nisbah 2/5 dan kita boleh tulis 2/5. Itu. Jadi bagaimanakah nak jawab soalan ni? Lukis petak pecahan. Okey, boleh kamu boleh lukislah. Lukis petak ke, nak lukis bulatan ke, tak kisah supaya menunjukkan dapat 5. Kamu boleh lukis contohnya lukis apa? Lukis petak kan. Boleh lukis petak 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, contohlah. Jadi lorekkanlah 2. Okey, lorekkan 2. 1, 2. 2 daripada 5. Boleh juga ini menunjukkan pecahan lah ni. Okey, boleh faham? Baik, kita pergi pada soalan nombor 7. Raja menunjukkan satu nama tempat beruntung. Beruntung. Berapakah nisbah huruf B kepada huruf U? Okey. Berapakah nisbah huruf B kepada huruf U? Okey. B ada 1 je kan? B ada 1 saja. U ada
2. Jadi jawapan kita berapa? 1 titik bertindih 2 ataupun nisbah 1 kepada 2. Soalan nombor 7 pula, 7B berapakah nisbah huruf E dan U? E dan U. Maksudnya kita tambahlah. E ada 1, U ada 2. Jadi jumlahnya ialah 3. E dan U ni 3. Kepada semua huruf. Semua huruf ada berapa? 2, 4, 6, 8 dan 9. Jadi macam mana kita tulis? Kita tulis 3 titik bertindih 9 ataupun nisbah 3 kepada 9. Okey, 3 nisbah 9 boleh dipermudahkan jadi 1 nisbah 3 atas nisbah 1 kepada 3. Okey, kita pergi soalan nombor 8 pula. Okey, nombor 8 Raja menunjukkan bilangan buku yang terdapat di sebelah rak. Okey, nama di nama buku tu ni ialah label dia. Okey, A berapakah nisbah buku sains kepada buku matematik? Okey, sains kita tengok ada berapa sains? Sains 1, 2, ada 2 saja sains. Matematik ada berapa? 1, 2, 3 saja matematik. Okey, jadi jawapan dia ialah 2 nisbah 3. Nisbah 2 kepada 3. Kita pergi soalan yang B pula. B berapakah nisbah buku sejarah kepada buku sains? Sejarah kepada sains. Sejarah ada berapa? Berapa sejarah? 1 je juga nampak. Okey. 1 saja. Sejarah ada 1. Okey. Kemudian buku sains ada berapa? Sains ada 1, 2 saja. Jadi jawapannya ialah nisbah 1 kepada 2. Baik, soalan 8C. Berapakah nisbah lain yang sama dengan jawapan soalan 8A di atas? Soalan 8A tadi kita dapat, soalan tertanya tadi kita dapat 1 nisbah 2 kan? Okey, 1 nisbah 2. Jadi adakah yang lain selain daripada soalan yang 8A tadi? Jadi yang lain ialah selain daripada apa ni? Apa tadi yang bermula sekali apa? Okey, yang belum disebut ialah 1 kesihatan kepada matematik lah yang belum lagi. Matematik 2. Okey, yang kesihatan juga adalah 1. Okey, kesihatan juga adalah 1. Okey, soalan 9. Nyatakan nisbah harga kain yang berwarna biru kepada harga kain yang berwarna kuning. Okey, soalan dia. Jadi, disebut apa dulu? Yang sebut dulu ialah warna biru. Barulah berwarna kuning. Biru ada RM8, kuning RM5. Jadi, jawapan kita mestilah berdasar apa yang disebut dulu. RM8 kepada RM5. Nisbah 8 kepada 5. Okey. Dalam soalan kita baca dia ada nilai ringgit ke, kilogram ke, tapi dalam jawapan nisbah tidak. Kita abaikan ataupun kita gugurkan simbol. Tak ada RM, tak ada kilogram, tak ada liter semua. 8. Nisbah 8 kepada 5. Begitu juga soalan 9B. Nisbah bagi harga kain berwarna hijau kepada jumlah harga kain kesemuanya. Okey. Jadi, kalau kita tengok sini, harga kain berwarna hijau ialah RM9. Semua sekali ialah tambahlah 9 tambah 5 tambah 8. Okey. Jadi jawapan dia ialah nisbah 9 kepada 22. Okey, soalan terakhir. 10. 1. Nyatakan nisbah jisim gula bekas P kepada jisim gula bekas Q. Ini soalan yang mudah lah, direct. Jadi jawapannya ialah 3 nisbah 10. Nisbah 3 kepada 10. Okey, 2 pula. Berdasarkan nisbah kepada yang atas tadi ni, sekiranya jisim bekas P ditambah sebanyak 2 kg lagi. P yang tambah. Okey. Berapakah nisbah jisim bekas gula P berbanding jisim semua? Okey, super macam tadi lah. Soalan 10 tadi. Nombor 9 tadi sama juga. Iaitu kita kena cari P yang tambah 2. Jadi 3 tambah 2, 5. Kemudian 10 tambah 3 tambah 2. Macam tu 3 memang tambah 2. Dan bila semua tu mestilah tambah 2 juga. Betul lah jawapan dia akan jadi 3 tambah 2 nisbah 10 tambah 3 tambah 2.
Jawapannya 5 nisbah 15. Okey. 5 nisbah 15 tu boleh dimasukkan lah sebenarnya. Jadi 1 nisbah 3 atau 1 nisbah 1 kepada 3. Okey, cikgu rasa itu saja. Kamu dah semak jawapan. Okey. Berapa orang yang betul? Banyak semua. Alhamdulillah. Yang tak betul banyak lagi, cuba tengok balik. Boleh ulang balik video ni. Dan boleh buat pembetulan. Soalan nisbah dan kadar ni sangat senang sebenarnya. Cikgu harap kamu semua dapat menguasai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.